Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masih lagi bab 3 penaklukan logik, topik 3.2 hujah. Okey, bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah atau munasabah. Sebelum ni kita dah belajar pasal hujah deduktif dan induktif. Hari ini iaitu deduktif daripada kesimpulan yang umum, daripada premis yang umum pada kesimpulan yang khusus, manakala induktif daripada yang umum menjadi khusus. Jadi hari ini kita mahu tentukan sama ada hujah deduktif sah atau munasabah. Sah atau munasabah ini kita mahu tentukan hari ini. Okey, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk berikut. Ada 3 bentuk. Asal dia bilang sah, mesti rujuk 3 bentuk. Mana bentuk itu ialah bentuk yang pertama. Ini bentuk yang pertama. Semua A ialah B. Premis yang pertama dia. Premis yang kedua, C ialah A. Premis yang ketiga, kesimpulan ialah C ialah B. Itu bentuk dia. Kita tengok apa macam bentuk itu. Okey, bentuk yang kedua macam ni pula bentuk dia. Jika dan maka. Jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Bentuk yang ketiga, jika P maka Q juga. Bezanya dengan bentuk kedua, bukan Q. Dia tambah perkataan bukan. Bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Okey, seterusnya. Suatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Tadi dia bilang kalau sah mesti tengok bentuk. Tapi kalau munasabah, mesti semua premis dan kesimpulan dia benar. Kalau ada palsu, dia tidak boleh. Tidak munasabah. Okey, contoh. Premis yang pertama. Semua pelakon pandai menari. Premis yang kedua, Jasmine ialah pelakon. Premis yang ketiga, kesimpulan, Jasmine pandai menari. Jadi, macam mana kita mahu tahu sah atau tidak? Okey. Hujah di atas merupakan satu hujah yang sah. Walaupun kita tahu premis satu palsu. Kenapa palsu? Sebab dia bilang semua pelakon pandai menari. Tapi bukan semua pelakon pandai menari kan? Ada juga pelakon tak pandai menari bang. Jadi, tapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk yang pertama. Seperti dalam jadual yang kita tengok tadi. Yang ada semua A ialah B. C ialah A, C ialah B. Yang itu. Walaupun premis dia palsu, dia tetap sah. Tapi hujah itu tidak munasabah kerana premis satu adalah palsu. Okey. Syarat bagi hujah deduktif yang munasabah. Macam mana kita mahu tahu dia munasabah? Dia mesti sah. Dan semua penyataan mesti benar. Baru dia jadi munasabah. Kalau ada penyataan yang palsu, dia jadi tidak munasabah. Okey, tengok rangsangan minda 6 dan buku teks kamu tu ada. Kalau tiada, buka yang digital dan cikgu dah hantar tu. Okey, tujuan dia menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah. Perhatikan hujah di bawah. Semua pelakon pandai menari. Premis 1. Premis 2, Jasmine pandai menari. Kesimpulan Jasmine ialah pelakon. Mengapakah hujah di atas tidak sah? Adakah semua premis dalam satu hujah benar menjamin kesahan satu hujah? Okey, hasil daripada rangsangan minda 6 didapati bahawa hujah di atas tidak sah kerana tidak mematuhi ketiga-tiga bentuk deduktif yang sah. Dia tidak ikut bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tadi. Jadi dia tidak sah. Maka premis yang benar tidak menjamin kesahan satu hujah. Okey. Walaupun semua premis dia benar, tetapi dia tidak sah kerana tidak mematuhi ketiga-tiga bentuk deduktif.
Secara generalisasi, kesahan atau hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut, bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Secara umumnya, bila itu hujah deduktif, dia ada dua saja, sama ada sah atau tidak sah. Di mana kalau sah, dia ada dua lagi. Bila semua premis benar, dia akan jadi munasabah. Tapi bila ada premis yang palsu, dia akan jadi tidak munasabah. Okey, itu beza dia. Jadi macam mana cara jawab dia nanti kita tengok. Yang tidak sah pula, asal tidak sah, memanglah dia tidak munasabah. Okey, ada tidak sah yang munasabah. Tidak sah, mesti tidak munasabah. Walaupun semua premis dia adalah benar. Tengok contoh 17, muka surat 76. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Jika tidak, ya. Jadi kita tengok. Premis 1. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis 2. 64 ialah gandaan 16. Dan kesimpulan 64 ialah nombor genap. Jadi macam ni teman tengok. Ini sah. Kita tengok kalau sama ada dia sah ataupun tidak. Sah ke tak sah dulu. Nak tengok sah ke tak sah, mau tengok apa? Mesti tengok dia punya. Ini jadual ini. Dia ikut yang mana ni? Kita tengok. Jika ke tiada? Bukan 2, bukan juga 3. Mungkin 1 kan? Semua A ialah B. Premis 1. Semua A ialah B. A ini B. Okay. C yang tiada lagi, A, B, C ialah 64. Sebab tiada lagi. C ialah 16. 16 tu kita tahu itu adalah A. Itu adalah A. Jadi ini pun C juga. C itu ialah B. B. Okey, jadi ini B kan. Samakan dengan atas A. Okey, A 16, B nombor genap. So sama kan? Jadi sah lah. Sah sebab dia memenuhi hujah bentuk pertama. Dan munasabah. Kenapa munasabah? Sebab semua penyataan adalah benar. Tiada yang palsu. Semua benar. Jadi cara jawab dia sini lah. Sah dan munasabah. Okay. Yang kedua. Premis semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera, bumi ialah bola keranjang. Jadi memenuhi yang mana ini? Semua kan? Cuba test. Semua A ialah B. Ini B, sfera. C ialah A. Dan C ialah B. Cuba kamu tengok. A bola keranjang sepatutnya. Tapi tiba-tiba di sini A dia jadi sfera. Berbentuk sfera. Tidak sama sudah ni kan. Jadi kalau tidak sama sudah tidak sah. Dan tidak munasabah juga. Kerana kesimpulan adalah palsu. Kesimpulan dia bumi ialah bola keranjang. Mana ada bumi itu bola keranjang kan. Jadi tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Okay. C. Sama juga. C dia guna yang mana ni? Dari jika ni. Jika maka. Dia guna bentuk yang kedua. Jika P, maka Q. Yang pertama P, yang bawah kesimpulan Q. Samakah? Ini P, ini pun P. Sama lah kan? Kalau sama, maksudnya dia sah lah. Sah. Munasabah ke tidak? Munasabah. Sebab semua penyataan adalah benar. 4 lebih kecil daripada 9. 4 lebih kecil daripada 19. Betul lah. Semua benar. So, sah. Sah dan munasabah C ya. Okey, untuk D pula. Premis 1, jika A tak sama dengan kosong, maka AXN tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. A tak sama dengan kosong. Premis yang kedua dia. Kesimpulan dia AXN tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Kita tengok dulu bentuk tadi tu. Jika P, maka Q. Jika P, maka Q. Sini P, sini Q. Sama kan? Jadi salah ni kan?
Sah sebab dia bentuk 2. Tapi dia ikut bentuk 2. Tapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Okey, seterusnya. Sama juga ni, tengok 2 desar ke tidak. Jika maksudnya jika P maka Q. Tidak boleh, maksudnya dia guna bentuk ketiga ni. Kalau tidak boleh, sini mesti Q. Q di atas, P di bawah. Kalau jumpa P, kalau jumpa bukan dengan tidak. So, Q yang 8 ini. Ini tidak sah lah ni. Dan tidak munasabah lah. Sebab kesimpulannya palsu. Ini cara kamu jawab. Kalau tidak sah, bagi tahu dia kenapa tidak sah. Kerana tidak mematuhi bentuk hujah reduktif yang sah. Tidak munasabah, kenapa tidak munasabah? Kerana kesimpulannya palsu. F pun sama juga, dia gunakan jika P maka Q. Kalau dia bilang ini P, ini Q, sini mesti P, sini mesti Q. Ini pun tidak sah ni, tidak sah dan tidak munasabah kerana tidak sah walaupun semua pernyataan dia benar. Walaupun semua pernyataan dia benar ya, asal dia tidak sah maka dia tidak munasabah. Okey, sampai situ saja ya. Terima kasih dan jumpa lagi. Nanti juga bagi latihan apa yang kamu buat ya.